kali matahari melabuhkan tirai, musang ini aktif bergerak di siling rumah yang dijadikan habitat barunya. Hakikatnya, beribu musang seperti ini menjadi mangsa pembangunan apabila kehilangan habitat asal. Di hutan, mamalia ini menjadikan buah-buahan dan haiwan kecil seperti tikus sebagai makanan. Musang sebagai haiwan nokturnal lazimnya aktif mencari makanan pada waktu malam. Cengkaman yang kuat menjadikan musang cekap memanjat pokok sama ada untuk mencari makanan atau menyelamatkan diri daripada haiwan pemangsa seperti babi hutan. Musang betina yang terdapat dalam perangkap ini dianggar berusia setahun dan telah mencapai tahap matangnya. Ia adalah daripada spesies musang pulut, iaitu spesies yang sering kali ditemui menceroboh kediaman manusia. Walaupun ia mempunyai cengkaman yang kuat dan juga kuku yang agak tajam, ia lazimnya tidak menyerang manusia. Ia lebih mendatangkan gangguan kepada ketenteraman kehidupan harian. Kediaman Saidina Omar Othman di Shah Alam, Selangor ini dipercayai menjadi habitat pada 4 ekor musang sejak setahun lalu. Walaupun ia tidak membahayakan, keluarganya terganggu dengan kehadiran haiwan yang tidak diundang itu. Masalah yang timbul dengan musang ni pada waktu malam saja. Dia akan buat bising di atas siling. Dan kemudian saya mendapati pada siang harinya kadang-kadang ada najis, air kencing dan juga najis dia. Tidak tahan dengan gangguan mamalia ini, Saidina membuat aduan kepada pihak berkuasa. Selamat pagi, Tan Negeri Selangor, boleh saya bantu? Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan bertanggungjawab menangani konflik hidupan liar. Saidu Wahid, penolong pegawai hidupan liar Jabatan Perhilitan Selangor, antara yang kerap menyiasat aduan musang di negeri itu. Saya dapati dia tinggal di atas loteng, bersarang, beranak. Dia rasa selamat di tempat-tempat yang dia tinggal lah, di kawasan-kawasan yang tersembunyi. Lazimnya, apabila musang berasa selesa di sesuatu tempat, ia akan terus menetap di situ. Oleh itu, lebih lama musang menetap di sesebuah kediaman, gangguannya menjadi lebih teruk apabila ia mula membiak. Kami beri bantuan, mamalia itu akan keluar dari sarangnya hanya untuk mencari makanan. Antara makanan yang dicari adalah haiwan kecil seperti tikus, buah-buahan dan lebihan makanan dari tong sampah. Menurut Saidu, Selangor merekodkan jumlah aduan musang tertinggi di Malaysia, hampir 200 kes pada 2009. Angka itu lebih 3 kali ganda berbanding 2006. Pub ini dikenal pasti sebagai laluan bagi musang untuk naik ke atas atap rumah, yang mana ia akan menetap di dalam siling. Kita dapat lihat kesan tapak kaki musang di bahagian atas tu. Perangkap boleh dipasang di bahagian atap rumah, namun untuk memudahkan pemasangannya, ia boleh diletakkan di bahagian bawah sini, yang mana dengan harapan musang itu mungkin terperangkap apabila ia turun untuk mencari makanan pada waktu malam. Oh, tak umpan pisang Perangkap milik Saidina ini mampu memerangkap seekor musang pada satu-satu masa. Bukan pelitang boleh menyediakan perangkap pada semua pengadu. Kalau boleh kita minta pengadu sendiri menyediakan perangkap dan kita akan pantau. Dia akan pindah pada kawasan itu. Itu yang terbaiklah pada saya. Koridor di kediaman Saidina ini dibersihkan setiap pagi kerana penuh dengan najis musang yang berkeliaran pada waktu malam. Kerusi hiasan yang ditempatkan di sini juga rosak kerana dicakar haiwan itu. Lebih kurang 5 tahun dulu, kawasan ini semua penuh dengan pokok-pokok dan tumbuhan. Tak besar lagi. Bila dia dah besar selepas 5 tahun, dan banyak pula rumah dah buat kat belakang ni, dia mula datang ke sini, musang tu. Itu sebab dalam setahun kebelakangan ni, saya menghadapi masalah musang. Dekat sini yang ada musang jatuh kan? Lebih kurang setahun yang lalu, pukul 9 malam, seekor musang masuk melalui siling
Dan kemudian bermain-main di atas tu, tiba-tiba jatuh ke bawah ni, bersederak di semua gambar-gambar di sini, frame gambar di sini, dan terus lari masuk ke dalam bilik air. Kalau diukur tu lebih kurang lebih 2 kaki saya rasa. Besar juga. Jadi ada minta bantuan sesiapa untuk tolong tangkapkan musang? Saya terus menghubungi pihak bomba, dan pihak bomba telah datang secepat mungkin untuk menangkapnya. Akhirnya berjaya dibawa keluar ke macam mana? Tak berjaya. Dia berjaya melompat keluar melalui tingkap bilik air. Jika di bandar, konflik antara manusia dan musang adalah lebih kepada musang yang menjadikan kediaman sebagai habitat barunya. Lain pula kisahnya di kawasan kampung. Tanaman seperti pokok betik dan juga pokok pisang rosak dikerjakan oleh musang. Tidak lupa juga, ternakan seperti ayam turut menjadi mangsa. Ternakan sebegini kerap menjadi sasaran musang sehinggakan kehadiran haiwan itu di kawasan ternakan menjadi satu kelaziman bagi masyarakat kampung. Sumadi Hanapi, 55 tahun yang mesra dengan panggilan Wak Adi, mula menternak ayam 2 tahun lalu. Kini ternakannya mencapai 100 ekor. Musang tu dia kan berbau. Kalau ada ayam aja, apalagi ayam kampung, dia selalu memang bau lah. Jadi kadang-kadang dia datang pukul 2 pagi ke pukul 3. Itu satunya cara saya buat reban seperti inilah. Jadi kalau dia nak masuk pun memang boleh masuk, tapi kadang kita boleh terjaga lah, pasal dia bising dalam reban tu kan. Jadi kalau kita biar aja dalam ke atas satu pokok kemana, maknanya kita rugilah. Belayam tu musang aja yang dapat. Jadi kat sini musang pernah cuba buka? Dah 2 kali dah, tapi dia tak pernah dapat lah masalah. Macam mana dia buka tu? Dia buka ini kunci dia ini tak berapa kuat. Bila dia tarik macam ni aja, karena iyalah musang. Dia tak tahu nak buka sebenarnya. Jadi bila dia panjat terbuka lah pintu dia ni kan. Berlainan dengan ular yang menyerang mangsa secara senyap, musang disifatkan sebagai haiwan yang agak gopoh. Apabila menyerang sekumpulan ayam, musang berlari ke arahnya, menyebabkan ayam lari bertengkaran dan berbunyi bising. Ini sering mengejutkan Wak Adi daripada tidurnya untuk menghalau haiwan itu. Buat setakat ini tak berapa membahayakan. Pasal apa saya tengok pun bukannya selalu dia datang. Jarang-jarang, kadang 3 bulan, kadang 4 bulan. Jadi maknanya ayam yang ada itu kan udah banyak. Jadi tak adalah merugikan sangat. Saya rasa lah. Dia bakar satu pun tak apa lah. Iyalah, tak kisah lah saya. Takkan nak dibunuh. Dia pun binatang yang dilindungi. Walaupun tindakan musang boleh mengakibatkan kerugian bagi Wak Adi, dia menerima kenyataan bahawa haiwan itu hanya bertindak mengikut nalurinya. Seekor musang jantan berjaya ditangkap sehari selepas pemasangan perangkap di kediaman Sadina Omar Othman. Ia dianggarkan berusia 1 tahun dan memasuki perangkap pada waktu malam seperti yang dijangka. Kadang-kadang kumpulan musang ni pula satu terdapat yang 3-4 ekor dah tahu. Dia pun ada cerdik dia juga. Saidina berpuas hati dengan penangkapan musang ini yang telah mengganggu ketenteraman keluarganya. Tetapi masih terdapat 3 ekor musang lain yang perlu ditangkap. Musang di dalam perangkap akan dilepaskan di kawasan hutan yang jauh dari kawasan penempatan. Cara ini dilihat sebagai jalan penyelesaian terbaik kerana musang dapat kembali ke habitat semula jadi. Selagi pembangunan terus berjalan dengan pesat, semakin banyak musang akan kehilangan habitat asal dan konfliknya dengan manusia mungkin tiada penghujung. Jabatan Perkhidmatan perlu memantau keadaan secara berterusan bagi memastikan hidupan liar seperti musang dilindungi dan segala konflik mampu dikawal.